Apa yang Nabi SAW sebutkan tentang peristiwa yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Sebagaimana yang kita biasa dengar satu hadis daripada Amr bin Akhtab Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, daripada riwayat Muslim, dia bagi tahu salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Kami sembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh. Summa sa'idal mimbara fa khatabana hatta hadaratiz zuhr. Kemudian setelah daripada salat subuh, Nabi menaiki mimbar, Nabi berkhutbah kepada kami sehingga tiba waktu zuhur. Summa nazal fa salla. Kemudian Nabi turun daripada mimbar, Nabi solat, kemudian Nabi naik balik, Nabi berkhutbah kepada kami hatta hadaratil asr, sehingga tibanya waktu asar. Nabi turun, Nabi sembahyang asar. Kemudian selesai daripada sembahyang asar, tuan-tuan, Nabi naik balik, Nabi berkhutbah kepada kami hatta gharabatis syamsi, sehingga tenggelam matahari. Fa akhbarana bima kana wa bima huwa kainun. Apa yang diceritakan oleh Nabi daripada setelah solat subuh hinggalah kepada waktu maghrib. Nabi menceritakan tentang bima kana, apa yang telah berlaku, wa bima huwa kainun, apa yang akan berlaku. Jadi ilmu fiqh tahawulat ini, tuan-tuan, fiqh yang membicarakan perkara yang telah berlaku dan akan berlaku. Perkara yang telah berlaku dan akan berlaku, ini semua diambil daripada apa? Diambil daripada syarak. Daripada syarak. Baik, jadi di bawah nama ilmu fiqh tahawulat ataupun kita sebut sebagai fiqh akhir zaman ini ada 5 ilmu. Disebut di dalam istilah fiqh tahawulat sebagai ulumul khamsah, ilmu yang 5. Yang kita bicarakan sebelum ini iaitu namanya fiqh an-nawaqid wan naqaid wa mudillatul fitan wa asbabul wiqayatu minha. Fiqh kefahaman yang diambil daripada syarak, yang syarak menceritakan tentang an-nawaqid, an-naqaid, perkara-perkara yang dicabut daripada agama. Yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, la tunqadanna, akan dicabut ikatan Islam urwatan satu persatu. Jadi fiqh ini membicarakan tentang apa benda yang dicabut daripada ikatan Islam. Yang kedua fiqh an-naqaid, fiqh pertentangan. Yang ketiga fiqh al-fitan, kita nak memahami apa itu yang disebut sebagai fitnah. Apakah fitnah yang kita fahami itu ada satu erti sahaja ataupun ada banyak pengertian yang difahami oleh ulama tentang fitan. Kemudian bagaimana cara wa asbabul wiqayatu minha, bagaimana kita nak melindungi diri kita ini sebagai muslim daripada fitnah tersebut, yang mana fitnah ini disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sekarang ini masuk dalam fiqh yang kedua di dalam pembahagian ilmu fiqh tahawulat, iaitu fiqh al-isyarah, dan kita bicarakan pada minggu-minggu ataupun bulan-bulan yang lepas. Yang kedua iaitu fiqh al-bisyarat. Fiqh al-bisyarat, apa itu fiqh al-bisyarat? Dari segi istilahnya, wa huwa al-fiqh alladhi yubrizul adida min tanaffusatil marahili wa barakatil zawatis salihati faminha. Fiqh al-bisyarat, fiqh ni maksudnya kefahaman. Al-bisyarat iaitu khabar gembira. Bisyarat ni maksudnya berita-berita yang menggembirakan. Apa itu fiqh yang menceritakan, yang berhubungan dengan berita gembira? Wa huwal fiqhul ladzi yubrizul adid min tanaffusatil marahil, iaitu satu fiqh yang menceritakan tentang sekumpulan tanaffusatil marahil, sekumpulan khabar-khabar yang memberi kelegaan di dalam setiap zaman. Apabila kita bicarakan tentang akhir zaman, ilmu akhir zaman, kita akan gambarkan di dalam minda kita
kita akan tasawur, akan gambarkan dalam minda kita, akhir zaman ini tidak lari daripada apa yang disebut sebagai musibah, sebagai bala, sebagai ujian, sebagai al-kawaris, malapetaka, gempa bumi, tsunami, terbelahnya bumi, keluarnya api di akhir zaman, yakhruju min adan nar, akan keluar daripada bumi adan api. Nah, dan pelbagai lagi bencana-bencana alam. Nah, krisis makanan, wabak penyakit. Ini adalah perkara apabila disebut akhir zaman, maka akhir zaman ini tak lari daripada perkara-perkara yang disebutkan tersebut. Tetapi dalam di akhir zaman ini tidak semua marhalah ataupun situasi ataupun keadaan kita berada di dalam tekanan, di dalam musibah, di dalam bala. Terkadang di dalam ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada umat di akhir zaman ini, tuan-tuan, dan Allah Ta'ala akan bagi kepada mereka al-bisyarah, berita gembira. Kaitan di antara akhir zaman dengan al-bisyarah, berita gembira ini ialah untuk menetapkan pendirian orang-orang yang sabar di akhir zaman. Apa ganjaran bagi mereka apabila mereka sabar ketika mana menghadapi ujian tersebut. Yang mana walaupun mereka itu ditekan daripada 6 penjuru sekali manapun, kiri kanan atas bawah depan belakang, tetapi apabila mereka sabar, mereka mendapatkan ganjaran daripada Allah. Itulah bisyarat, berita gembira. Tujuannya ialah untuk nak tasbih, nak menetapkan keimanan pendirian orang-orang yang bertakwa. Dan bisyarat ini, tuan-tuan, ada terkadang ada berhubungan dengan zawatin, berhubungan dengan individu-individu tertentu di akhir zaman. Ada bisyarat, berita gembira yang murtabitun bimarahil, yang berhubungan dengan zaman. Ada berita gembira yang Allah dan Rasul kata kepada individu-individu tertentu. Ada berita gembira yang Allah Ta'ala beritakan tentang zaman, tentang masa. Ada bisyarat murtabitun bi amakin. Ada berita gembira yang Allah Ta'ala sampaikan kepada tempat-tempat yang tertentu. Dan ada bisyarat murtabitun bi zawahir. Ada berita gembira yang berhubungan dengan fenomena. Baik, yang pertama kata Al-Habib Abu Bakar Al-Adini bin Ali Al-Mashhur hafizahullah ta'ala, bisyaratun murtabitun bidawatin. Bisyarah, berita gembira yang berhubungan dengan individu-individu. Kabisyaratihi sallallahu alaihi wasallam li ba'di sahabati bil jannah. Sebagaimana berita gembira Nabi khabarkan kepada sebahagian daripada sahabatnya dengan syurga. Ada yang disebut sebagai asyarah mubasyirin bil jannah, 10 orang yang Nabi SAW ta'yin. Nabi mention, ni seorang nama Nabi sebut, nama Makdalah, nama Haji Wen, nama sekian-sekian, dengan syurga. Ini disebut sebagai berita gembira. Ketika mana Sayyidina Ali karamallahu wajhah ditimpakan dengan apa? Dengan ujian, dengan fitnah. Tuan-tuan jangan ingat fitnah ini hanya kena kepada mereka yang maksiat. Fitnah ini ada kalanya Allah Ta'ala timpakan kepada orang beriman. Fitnah dimasukkan dengan fitnah ialah al-ibtila'atul ammah allati yusibul ummah awil fardi, iaitu ujian yang umum yang Allah Ta'ala timpakan kepada ummah ataupun mana-mana individu, baik orang itu ialah orang bertakwa ataupun orang maksiat. Allah Ta'ala bagi kepada kita ilmu. Allah Ta'ala bagi kita ilmu kepada orang alim. Kalau dengan ilmu itu, ilmu yang dimiliki oleh seorang alim, dia gunakan kepada perkara-perkara yang memberi manfaat kepada dirinya, kepada masyarakat, kepada umat, maka dia akan terlepas ataupun berjaya daripada fitnah. Tetapi kalau dengan ilmu tersebut, dia gunakan ilmu tersebut untuk memporak-perandakan umat. Dengan ilmu, dia ada ilmu agama. Tiba-tiba dengan ilmu tersebut dia
melakukan ribah di dalam muhadarahnya, di dalam ceramahnya, dia memaki, melaknat seseorang dengan ilmunya, maka ilmu itu adalah fitnah baginya. Dia gagal, dia jatuh di dalam fitnah. Kita pun ada fitnah. Allah Ta'ala bagi kepada kita anak-anak. Anak-anak adalah fitnah kepada kita. Sekiranya kita dapat menguruskan, tuan-tuan dapat menguruskan anak-anak melalui pendidikan yang dianjurkan oleh Nabi, dianjurkan oleh agama, dan anak-anak tuan-tuan mengikuti pendidikan tersebut dengan baik, dihantar anak-anak ke madrasah, ke kelas-kelas pengajian, dibawa ke masjid, dibawa kepada majlis-majlis ilmu, maka tuan-tuan telah berjaya daripada fitnah. Tetapi kalau anak-anak yang Allah Ta'ala bagi kepada tuan-tuan, tuan-tuan tidak mendidik amanah yang Allah Ta'ala bagi itu dengan baik, tuan-tuan bagi apa? Tidak bagi buku agama, tidak ajak anak-anak ke masjid, tidak ajak anak-anak kepada majlis ilmu, ajak anak-anak gimana? Jangan heboh kau mana? Tengok program-program maksiat ke, contohnya tak? Anak-anak tidak diberikan pendidikan agama. Pendidikan konvensional boleh bagi, tak ada masalah, tapi bagikan kepada anak-anak hak mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak berjaya didik anak-anak dengan baik, kita telah gagal, jatuh ke dalam fitnah. Tujuan fitnah ini ialah ujian. Fitnah maksudnya apa? Ibtila, imtihan, ujian. Untuk menentukan kedudukan seorang hamba dengan Allah. Macam kita budak-budak sekolah, dia ada ujian. Ujian dia panggil fitan. Sekiranya anak-anak yang berada di sekolah, apabila dia melalui ujian tersebut dengan baik, dia akan naik tingkatan, ranking dia di dalam kelas, akan naik kelas, daripada kelas nombor 2 kepada kelas nombor 1. Dia akan jadi antara pelajar yang terbaik. Ini orang yang berjaya daripada ujian. Tetapi kalau dengan ujian yang budak-budak sekolah hadapi itu, dia gagal, maka dia terjatuh di dalam fitnah ataupun terjatuh di dalam ujian, gagal daripada ujian, kedudukannya di dalam kelas akan merosok. Begitu juga kita. Di dunia ini adalah semuanya adalah ujian. Bukan sekadar orang agama sahaja ada ujiannya, orang dunia pun ada ujiannya. Ada ujiannya. Baik. Jadi tuan-tuan, sahabat pun diuji dengan ujian. Sebagaimana kita kata peperangan Siffin, peperangan Jamal di antara para sahabat. Yang mana berlaku peperangan tersebut di antara kedua-dua pihak adalah wali min awliyaillah, Aisyah isteri Nabi, Talha bin Ubaidillah sahabat Nabi yang dijanjikan syurga, Zubair bin Awam sahabat Nabi yang dijanjikan syurga, asyarah mubasyirin bil jannah, 10 orang yang dijanjikan syurga, menentang pihak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali siapa? Sepupu Nabi, kanak-kanak yang pertama memeluk Islam, dan 10 orang yang dijanjikan oleh syurga, tetapi mereka juga ada ujian-ujiannya. Jadi ketika mana mereka menghadapi ujian, ketika mana kita hadapi ujian ni, kita akan rasa stres, akan rasa dilema, di dalam keadaan yang tak tentu, maka adanya bisyarah, ada berita-berita gembira untuk menenangkan hati mereka-mereka yang ditimpakan ujian. Sebagaimana berita gembira Nabi kepada Ali, Nabi kata, anta minni bimanzilati Harun Nabi Musa, engkau di sisi aku sebagaimana kedudukan Harun di sisi Musa. Dan sebagaimana bisyaratihi sallallahu alaihi wasallam bidawatin mustaqbaliyah, sebagaimana berita gembira Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mustaqbaliyah, perkara-perkara yang akan berlaku di masa hadapan, yakni setelah daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut la tuftahannal Qustantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaishu. Akan dibuka kota Konstantinopel. Ini adalah berita gembira Nabi bagi tahu kepada siapa? Kepada umatnya. Siapa yang buka kota Konstantinopel? Kota Konstantinopel ini, tuan-tuan,
adalah kota yang paling kebal, paling kuat di dunia ketika itu, yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan Kristian Ortodok. Kubu yang paling kuat. Tembok pertama dia punya tebalnya 7 meter. Tembok yang kedua 5 meter. Dan tidak ada senjata ketika itu yang berjaya memecahkan tembok yang ada di kota Konstantinopel. Tetapi siapa yang berjaya meruntuhkan tembok kota Konstantinopel? Sebaik-baik raja, sebaik-baik tentera, Nabi kata. Maka bila Nabi SAW menyebutkan tentang bisyarah tersebut, maka banyaklah daripada kaum muslimin tasjid, maksudnya termotivasi untuk nak membuka kota Konstantinopel. Tapi semuanya gagal. Semuanya gagal, sehingga percubaan yang ke-21, misi yang ke-21 yang diketuai oleh Muhammad bin Murrah Al-Fatih. Ini daripada min kibaril salihin, rijalul tasawuf. Ini daripada kalangan orang-orang soleh, orang pembesar-pembesar soleh, rijal, tokoh dalam ilmu tasawuf. Berjaya dibuka oleh Muhammad bin Murrah Al-Fatih. Umurnya ketika itu berusia berapa? 21 tahun. 21 tahun. Ini khabar gembira Nabi bagi tahu kepada umat ketika itu. Umat ketika itu. Dan sebagaimana kata Nabi, alimu Quraisyin yamla'ul arda ilma, akan keluar satu orang alim daripada bangsa Quraisy. Yamla'ul arda ilma, akan memenuhi bumi dengan ilmu. Ketika mana Nabi SAW menyebut hadis tersebut, lelaki tersebut belum lagi lahir. Maka apabila Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir, maka mendapati ahli di zaman tersebut, maksud hadis ini kena kepada seorang lelaki namanya Muhammad bin Idris, kerana ilmunya memenuhi di sebelah timur, bahkan sampai kepada sebelah barat. Itu khabar gembira kepada individu setelah daripada ahdin Nabi, setelah daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bisyaratihi sallallahu alaihi wasallam bi zuhuril imamil mahdi wa bi Isa alaihi salam fi akhir zaman. Sebagaimana khabar gembira Nabi dengan kemunculan Imam Mahdi dan Nabi Isa di akhir zaman. Orang duk tunggu Imam Mahdi lah. Kata Imam Mahdi nak muncul, tak muncul-muncul lagi. Ada orang kata jumpa Imam Mahdi, ada yang dakwa sebagai Imam Mahdi, ada yang kata gurunya sebagai Imam Mahdi. Sebab apa mereka akan menisbahkan sesuatu kepada Imam Mahdi bila umat dalam keadaan ditekan dengan krisis? Kerana Imam Mahdi ini ialah superhero, penyelamat yang akan menyelamatkan umat ketika mana umat ditindas. Tapi Imam Mahdi sama ada dia ada ke tak ada lagi, Allah Subhanahu wa taala alam, tapi dia akan muncul di akhir zaman dan dibantu oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini khabar gembira kepada umat di akhir zaman yang ketika itu berada dalam krisis makanan, dalam keadaan ditipu dengan Dajjal. Ketika mana Imam Mahdi, sebelum Imam Mahdi mai itu, dunia akan mengalami peperangan yang disebut sebagai peperangan Mulhamah Al-Kubra. Peperangan Mulhamah Al-Kubra iaitu peperangan dunia yang ketiga, yang ketiga, yang keempat wallahu alam, tapi peperangan yang melibatkan seluruh penjuru dunia. Dan ketika itu juga dunia mengalami krisis makanan, maka Imam Mahdi lah muncul. Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Baik, itu ada bab dia lah, bab tentang apakah sifat Imam Mahdi, apakah alamat petanda kemunculan Imam Mahdi. Itu bab yang seterusnya. Baik, yang kedua iaitu bisyaratun murtabitun bimarahil. Bisyarah yang berhubungan dengan masa, zaman,
Marhalah ni maksudnya zaman. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ya, sebaik-baik kurun aku. Satu kurun bersamaan dengan 100 tahun. Jadi 100 tahun yang pertama bermula daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik kurun. Kerana di dalam kurun tersebut adanya individu makhluk yang terbaik, khairu khalqillahi kullihimi, sebaik-baik makhluk di dunia ini, iaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada murid kepada makhluk yang terbaik, iaitu para sahabat, dan ada murid kepada murid makhluk yang terbaik yang dinamakan tabi'in. Itu 100 tahun yang pertama. Summal ladzina yalunahum, kemudian zaman ataupun kurun yang mengikuti kurun sebelumnya, iaitu 100 tahun selepas daripadanya. Summal ladzina yalunahum, kemudian kurun selepas daripada kurun sebelumnya, iaitu dalam fatrah 300 tahun pertama adalah kurun yang terbaik. Kerana di dalam zaman tersebut, dalam 300 tahun pertama dipanggil sebagai Asrun Nahdah, zaman kebangkitan, zaman keemasan, zaman emas. Kerana di zaman tersebut Islam menguasai 1/3 dunia. Adanya Nabi, adanya para sahabat, adanya tabi'in, adanya tabi'ut tabi'in. Zaman tersebut zaman at-tadwinul ilmi, zaman ilmu agama itu berkembang. Banyaknya negara-negara yang telah dijajah oleh yang telah diambil oleh kaum muslimin. Ramainya wali-wali Allah Ta'ala, orang-orang soleh, orang-orang sufi ketika itu. Itu adalah kurun yang terbaik. Kenapa dipanggil sebagai kurun yang terbaik? Kerana nisbah kebaikan lebih baik, lebih banyak daripada keburukan. Keburukan banyak, ada keburukan ada. Setiap zaman ada keburukan. Tapi kalau nak nisbah, bandingkan kebaikan lebih banyak daripada keburukan. Kemudian zaman kita ni 300 tahun selepas daripada hijrah dipanggil sebagai zaman khalaf. Zaman khalaf tidak sama dengan zaman salaf. Zaman khalaf ini nisbah keburukan lebih banyak daripada kebaikan, sehingga kebaikan, nisbah kebaikan akan semakin mengecil di akhir zaman ini. Sampai zaman kita ni kebaikan hanya sikit saja, secupak saja. Adapun keburukan ni satu payah kata. Kalau majlis-majlis ilmu sikit je, majlis-majlis jom tak jom, ramai orang sesat jalan. Allahu Akbar. Jadi zaman salaf itu zaman yang terbaik. Jadi adakah tidak ada kebaikan sebagaimana zaman salaf selepas daripada di zaman kita ni, ataupun selepas daripada zaman kita? Ada, iaitu zaman Imamul Mahdi dan zaman Nabi Isa alaihissalam. Bahkan sebahagian daripada para ulama mengatakan bahawa marhalah Imam Mahdi dan marhalah Nabi Isa adalah lebih baik daripada zaman salaf. Kenapa? Kerana zaman salaf memang ada Nabi, memang ada para sahabat, memang ada tabi'in, memang ada tabi'ut tabi'in, memang ramai orang soleh. Tetapi zaman salaf, kurun yang pertama, ada namanya Yahudi, ada namanya orang munafik yang menentang Nabi, perjuangan Nabi dan para sahabat. Ada namanya musyrikin yang membantai kaum muslimin. Ada yang golongan Yahudi yang telah menjadi batu api sehingga di antara para sahabat itu berperang antara satu sama lain. Tetapi apabila di zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam, zaman ini dipanggil sebagai marhalatul istiqra, marhalah stabil. Tak ada nama Yahudi. Sebab apa tak ada nama Yahudi? Sebab apa tak ada Yahudi zaman Nabi Isa? Yahudi kena sembelih ramai-ramai. Yang mana Nabi Isa AS turun di
di Manaratul Baydha, disebut dalam hadis Manaratul Baydha, di menara putih di Damsyik. Di Damsyik. Di Damsyik ada 3 agenda utama Nabi Isa AS turun. Yang pertama iaitu mematahkan salib. Yang kedua, membunuh Yahudi. Yang ketiga, menghapuskan khinzir. Menghapuskan khinzir. Jadi ketika mana Nabi Isa turun, maka kaum Yahudi akan dibantai, dibunuh semua sekali. Sehingga apabila mana-mana Yahudi bersembunyi dan di belakang pokok ataupun batu, maka pokok dan batu tersebut akan berbicara. Dia kata, ya Muslim, wahai Muslim, inna khalfi, di belakang aku, inna warai, di belakang aku itu ada Yahudi. Bunuhlah dia. Faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Yahudi dah dalam keadaan tidak bersatu, porak-poranda. Sebab apa? Sebab ketua mereka, siapa ketua mereka? Iaitu Imam Mahdi, Dajjal telah dibunuh oleh Nabi Isa di kota Lut di Palestin. Setelah daripada mereka mengepun tentera Imam Mahdi dan kaum muslimin di Damsyik. Itu panjang cerita dia. Di zaman Imam Mahdi, Nabi Isa, seluruh kebaikan, keberkatan bumi dan langit akan keluar. Tidak ada orang yang fakir, tidak ada asnaf ketika tu. Semuanya dalam keadaan cukup dari segi makanan, dari segi kehidupan. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala akan turunkan keberkatan bumi dan langit yang tidak pernah Allah Ta'ala keluarkan sebelum ini. Itu zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa AS. Kemudian bisyaratun murtabitun bi amakin, ada berita gembira yang berhubungan dengan tempat. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun, dan Madinah itu lebih baik bagi mereka law kanu ya'lamun, kalau mereka itu mengetahui. Hadis ini menceritakan situasi di akhir zaman. Orang-orang Madinah yang duduk, yang berjirang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hijrah ke mana? Ke Yaman, untuk mendapatkan habuan dunia. Kerana di akhir zaman Yaman akan keluar hasil bumi. Satu dunia akan pergi ke Yaman. Yaman sekarang ini negara miskin, hyperinflasi. Kita ayam mahal dah, dia lagi mahal ayam. Lagi mahal, seekor 25 30 ringgit ayam. Minyak di Yaman tu 2-3 kali ganda lebih mahal daripada Malaysia. Tapi mereka sobat. Nampak lagu mana? Semua barang import. Siapa duk Yaman tahulah. Makan ni tu lebih mahal daripada duduk Malaysia, kos sara hidup. Tapi di akhir zaman nanti, orang daripada luar Yaman akan ke Yaman. Sekarang ini orang Yaman keluar daripada Yaman, duduk mana? Mat'am saya berjaya tu, Mat'am Babul Yaman, Mat'am Hadramaut. Duduk Malaysia, ramai duduk Malaysia, nikah orang Malaysia. Sebab negara mereka miskin. Kalau di Yaman sendiri, orang Yaman nak cari menantu daripada kalangan orang Malaysia, nak rakyat. Setiap bulan ada orang Malaysia nikah. Saya tunjuk budak-budak ni gambar budak-budak Malaysia nikah orang Arab Yaman. Sebab orang Malaysia ni dari segi ekonomi stabil berbanding dengan orang Yaman. Jadi dia naklah suami natu gagah sikit ekonomi berbanding orang Yaman ni. Tak ada kerja. Sebab apa? Payah nak boleh kerja di Yaman tu. Penduduk ramai, kerja terhad. Tu dia. Tapi akhir zaman, orang yang hijrah, orang Madinah sendiri akan hijrah ke Yaman untuk mendapatkan habuan dunia. Nabi kata wal Madinah, dan bumi Madinah itu khairul lahum law kanu ya'lamun, lebih baik bagi mereka kalau mereka itu mengetahui. Kemudian kata Nabi, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkatilah bumi Syam kami,
ya Allah berkatilah bumi Yaman kami. Dua tempat ni sekarang ini dalam keadaan krisis. Dalam keadaan krisis. Tapi dua tempat ini di akhir zaman ini akan menjadi tempat tumpuan penduduk dunia di akhir zaman. Bahkan di Syam sendiri akan menjadi kota pentadbiran umat Islam. Khalifah Islam Imam Mahdi akan tertumpu di Syam, bukan di Madinah, bukan di Mekah. Akan tertumpu di Syam. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yamanin wal fiqhu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Iman itu ada pada orang Yaman, fiqh itu ada pada orang Yaman, dan hikmah itu ada pada orang Yaman. Iman itu ada pada orang Yaman. Ini bisyarah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul Yaman. Ahlul Yaman. Yaman sekarang ini dalam keadaan ditekan, dalam keadaan krisis. Maka Allah Ta'ala nak menenangkan para ahlul Yaman yang duduk di dalam keadaan krisis makanan, krisis kewangan dan sebagainya. Nabi kata iman itu ada pada engkau orang Yaman, fiqh itu ada pada engkau, dan hikmah itu ada pada engkau juga. Iman, mereka kita tak nafilah orang Yaman ni iman dia kuat, fiqh dia juga kuat, terutamanya di wilayah namanya Tihamah. Tihamah itu fiqh Syafi'i, masya-Allah tabarakallah. Biasa kita dengar Hadramaut. Biasa orang pergi kat Yaman ni mula Hadramaut. Tapi menurut Syekh Mahmud Sa'id Mamduh, seorang ulama muhaddis di Mesir, dia kata fiqh di wilayah Tihamah lebih kuat daripada wilayah Hadramaut. Cumanya orang tak pergi belah sana sebab apa? Dia punya mujahadah ni memang lebih tinggilah daripada belah Hadramaut. Tak ada api, tak ada air, dalam keadaan panas. Di belah Hudaidah, di belah Zabik, di belah Ta'iz, itu Tihamah. Zabik ini ada kota 1,000 ulama. 1,000 ulama. Ada budak Malaysia tak ramai, 12 orang je. Asrama, asrama ni, lantai ni dia atas tanah. Kemudian dia buat katil kayu, dia buat macam orang panggil buayan. Dia tidak tatu kawasan tu panas, api karang tak ada. Pakai pelita ayam dia. Jadi kata Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur hafizahullah ta'ala, adakah kita orang Yaman ni, orang Malaysia ataupun orang daripada luar daripada Yaman tidak akan mendapat iman, fiqh dan hikmah? Akan dapat. Dia tidak terhad kepada orang Yaman, warga negara Yaman, pasport Yaman, tak. Habib Abu Bakar kata kullu man yaskunu fil Yaman, setiap daripada mereka yang tinggal di Yaman, dia mulazamah dengan ahlul iman, ahlul fiqh, ahlul hikmah. Yudrikul iman, yudrikul fiqh, yudrikul hikmah. Dia akan mendapat iman, mendapat fiqh dan mendapat hikmah. Walaupun kita bukan orang Yaman, tapi mai duduk Yaman dan bersuhbah dan bergaul serta mengambil tarbiyah, mengambil pelajaran daripada ahlul iman, ahlul fiqh dan ahlul hikmah, kita akan mendapat tiga perkara tersebut. Tapi kalau duduk kat Yaman tak suhbah dengan ahlul iman, ahlul fiqh, ahlul hikmah, walaupun dia ni pasport Yaman, orang Yaman asli, dia tak akan dapat. Dia tak akan dapat. Kemudian bisyaratun murtabitun bizawahir, dan ada berita gembira yang berhubungan dengan fenomena. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, thumma tuqbilu rayadus sul min qibal al-mashriq, thumma qala fa idza ra'aytumuhu fabayi'uhu walau habwan 'ala al-thalji. Kemudian akan keluar panji-panji hitam daripada sebelah timur. Kemudian Nabi kata, apabila kamu melihat mereka ini, maka pergilah berbai'ah walau terpaksa merangkak di atas salji. Ini isyarat yang Nabi SAW bagi tahu di tanah Arab akan berlaku fenomena salji turun ketika mana kemunculan Imam Mahdi. Nanti antum akan tengok akan keluar panji-panji hitam. Tapi sebelum tu akan berlaku kematian seorang khalifah yang menjaga Kanzul Kaabah,
perbendaharaan Kaabah, maka anak beranak dia akan bertelagah. Maka setelah itu akan keluar akan datang panji-panji hitam daripada sebelah timur, dan dalam kumpulan tersebut adanya Imam Mahdi. Itu Nabi SAW suruh meminta kita untuk berbai'ah, memerintahkan kepada kita untuk berbai'ah. Kemudian fiqhun nazarat, fiqh an-nazarat. Fiqh an-nazarat ini akas kepada fiqh al-bisyarat. Kalau al-bisyarat ni berita-berita gembira, adapun an-nazarat iaitu berita-berita yang memberikan ancaman, peringatan. Wa huwa alladhi yanussu ala khatarin qadimin aw syarrin mustatirin aw karisah, iaitu sesuatu yang dinaskan daripada syarat tentang khatarin, dan bahaya qadimin yang akan berlaku di masa mendatang, aw syarrin mustatirin, ataupun kejahatan yang berterusan, aw karisatin, ataupun bencana alam. Dan an-nazara ini terbahagi kepada 3. Ada peringatan an-nazara, peringatan yang berhubungan dengan individu. Ada peringatan yang berhubungan dengan marhalah zaman. Ada peringatan yang berhubungan dengan fenomena. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Utsmana radhiyallahu taala anhu. Peringatan, ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan yang berhubungan dengan individu. Nabi kata kepada Utsman, apa kata Nabi kepada Utsman? Innallaha muqammisuka qamisan, sesungguhnya Allah Ta'ala akan memakai kepada kamu qamis, ay al-khilafah, iaitu khilafah, pakaian kepimpinan. Fa idza aradakal munafiquna ala khal'ihi fala taqla'u, apabila ada dalam kalangan orang munafik ingin membuka pakaian tersebut, jangan kamu buka. Jadi Nabi dah mengisyaratkan secara simbol kepada Utsman, Allah Ta'ala akan pakai kepada kamu, akan lantik kepada kamu sebagai khalifah satu hari nanti. Kalau ada orang munafik nak paksa kamu untuk buang pakaian khalifah, jangan kamu buang. Kita tahu bahawasanya Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu mempertahankan jawatan khalifah sehingga beliau dibunuh oleh kelompok Khawarij Buruh yang mengepung rumah beliau selama 40 hari 40 malam, menghalang beliau daripada mengambil air daripada telaga yang beliau telah beli, yang beliau telah wakafkan, menghalang beliau pergi ke masjid Nabi. Bahkan anak-anak beliau, pengikut-pengikut beliau telah dibantai oleh golongan munafik, golongan buruh, penderhaka yang datang daripada Basrah, daripada Kufah, daripada Mesir. Sehingga beliau mempertahankan, walaupun orang paksa dia letak jawatan dan dituduh dengan pelbagai tuduhan yang tidak munasabah, yang selayaknya. Yang mana Utsman ni kita tahu bahawa beliau ini Dzunuraini, yang memiliki 2 cahaya mata, 2 cahaya, kerana beliau menikah dengan 2 orang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Ummu Kulsum dan Sayyidatina Ruqayyah. Dan beliau adalah orang yang menginfakkan banyak harta-harta beliau ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau ni telah dituduh mengambil harta Baitul Mal. Beliau dituduh telah melebihkan Bani Umayyah, telah mendahulukan Bani Umayyah daripada Bani Quraisy, mengamalkan dasar nepotisme di dalam pemerintahan beliau dan sebagainya, sehingga dipaksa beliau untuk menurunkan jawatan. Tapi beliau enggan kerana teringat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah mengkhabarkan tentang perkara ini kepada Utsman. Jadi disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalul fitani qatlul Utsman, permulaan fitnah yang berlaku pada umat Muhammad ialah pembunuhan Utsman. Utsman dibunuh, maka bermula fitnah, kekacauan dalam kalangan umat. Sayyidina Umar juga dibunuh. Dan oleh siapa? Oleh orang Majusi, tapi tidak menimbulkan konflik dalam kalangan para sahabat.
Tapi setelah daripada pembunuhan Osman, berlaku peperangan Jamal, peperangan Siffin, kemunculan Khawarij, sehingga ideologi ini kekal sehingga hari ini. Wa akhiruha khurujud dajjal, dan yang paling akhir sekali iaitu kemunculan Dajjal. Wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku di dalam tangannya, ma min ahadin fi qalbihi mithqalu habbatin min maqtalil Utsman, siapa sahaja yang di dalam hatinya ada rasa setuju dengan pembunuhan Sayyidina Utsman, husyira ma'ad Dajjal, akan dibangkitkan dengan Dajjal sekiranya dia mendapati. Maksudnya kalau Dajjal muncul di zaman dia, dia ada setuju, dia baca sejarah, dia rasa sepatutnya memang Osman ni kena letak jawatan, sebab tuduhan-tuduhan daripada Abdullah bin Sabah ini berasas, ada asasnya. Sedikit sahaja rasa setuju, maka dia akan bangkit dengan Dajjal kalau Dajjal tu muncul di zamannya. Fa in lam yudrikhu, kalau dia tak mendapati Dajjal, dia setuju dengan Osman dibunuh, tapi dia mati sebelum daripada Dajjal muncul. Fa amana bihi fi qabri, dia akan beriman dengan Dajjal dalam kubur. Dajjal ada tak lah? Tak ada lagi. Kalau dia mati, dia baca kisah sejarah Osman, dia setuju memang patut Osman dibunuh, maka dia, kalau dia mati lah ni, maka dia akan beriman dengan Dajjal dalam kubur. Jadi Habib Abu Bakar Al-Adini bin Ali Al-Mashhur hafizahullah ta'ala, pengarang kita ini, dia bagi tahu apa kaitan di antara pembunuhan Osman dengan Dajjal. Osman dibunuh di tahun yang ke 78 Hijrah kalau tak silap saya, 1000 tahun lebih dah dibunuh. Dajjal, apakah muncul dah Dajjal zaman sekarang? Tak muncul lagi. Akan datang akan muncul. Jadi apa hubungan di antara perkara yang terdahulu dan akan datang? Jadi kata Habib Abu Bakar, beliau bagi tahu bahawasanya hubungannya ialah irtibak. Fitnah yang berlaku di zaman Osman dan fitnah yang akan berlaku di zaman akan datang dengan kemunculan Dajjal ini ada rantaian silsilah dia. Dia ada connectionnya, dia ada kaitan, dia ada hubung kait, hubung kait. Jadi fitnah ini dia bukan berlaku dengan sendiri dah, dia akan disokong oleh fitnah-fitnah yang sebelumnya. Disokong oleh fitnah yang sebelumnya. Sebagaimana kebaikan ini ada sanadnya, begitu juga kejahatan pun ada sanadnya. Ini setakat itulah saja untuk kali ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akan sambung kepada minggu-minggu hadapan insya-Allah, sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azim sultan, ya qadim al-ihsan, ya dani mani'am, ya kathil khairat, ya wasi'al 'ata, ya dafi'al bala, wa ya sami'ad du'a, ya hadir laysa biwa'ib, ya mawjudan inda syada'id, ya khafiyal lut, ya haliman la ya'jal, iqdi hajatina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil a'marana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa wasi' arzaqana birahmatika ya arhamar rahim. Walhamdulillah.